Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bersama Cikgu Suzana, kita akan mempelajari sejarah tahun 6 iaitu dengan topik cerita rakyat kebanggaan kita. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid perlu menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia. Jadi, apakah cerita rakyat? Cerita rakyat ialah cerita yang berbentuk lisan. Cerita ini disampaikan dari satu generasi ke satu generasi dan seterusnya menjadi warisan dalam masyarakat kita. Cerita rakyat ini biasanya disampaikan oleh orang yang lebih tua seperti datuk, nenek, ibu bapa atau ketua masyarakat. Dalam masyarakat Melayu tradisional, terdapat tukang cerita untuk mempersembahkan cerita rakyat terutamanya dalam majlis keramaian. Jadi murid-murid, apakah peranan cerita rakyat ini? Cerita rakyat ini disampaikan untuk tujuan berhibur dan mendidik. Ada beberapa jenis cerita rakyat. Antaranya adalah legenda, mitos, cerita asal-usul, cerita jenaka, cerita binatang dan juga cerita hikayat. Cerita rakyat ini disampaikan oleh penglipur lara. Ada yang menggelarnya dengan nama lain seperti Tok Selampit atau Awang Batil. Jadi antara jenis-jenis cerita rakyat iaitu mitos adalah cerita yang mengandungi unsur-unsur sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa atau kejadian-kejadian alam. Manakala, legenda pula adalah cerita yang bersangkutan dengan kisah-kisah sejarah. Hikayat pula adalah cerita riwayat atau sejarah hidup seperti cerita Hang Tuah. Terdapat pelbagai cerita rakyat yang popular. Antaranya adalah Angan-Angan Mak Jenin, Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, Kisah 6 Orang Buta Melihat Gajah dan Doyan Budak Hidung Terbalik dan pelbagai lagi cerita rakyat yang sering disampaikan oleh penglipur lara pada zaman terdahulu. Jadi murid-murid, pada hari ini kita akan tonton bersama-sama satu kisah iaitu mengenai Angan-Angan Mak Jenin. Mak Jenin anak yatim piatu dan hidup sebatang kara. Mak Jenin terkenal dengan sikapnya yang suka berangan-angan. Suatu hari, dia memanjat pokok kelapa dan mendapat upah beberapa biji telur ayam. Mak Jenin mula berangan-angan telur ayam dieram jadi ayam. Dari ayam menjadi kambing, dari kambing menjadi lembu dan seterusnya menjadi kaya raya. Mak Jenin mula berangan-angan berkahwin dengan anak raja. Angan-angan Mak Jenin tinggi, setinggi pokok kelapa yang dipanjatnya. Akhirnya, dia terjatuh dari pokok itu. Baiklah, setelah kamu melihat video tadi, apakah pengajaran positif di sebalik cerita Angan-Angan Mak Jenin? Daripada sudut pandangan positif, angan-angan bererti cita-cita atau keinginan. Sekiranya kita hayati cerita ini betul-betul, kita akan faham bahawa Mak Jenin merupakan seorang perancang yang baik. Dia tidak mengimpikan kekayaan yang datang dengan mudah. Kita perlu berusaha untuk berjaya dari peringkat bawah, berjimat cermat dan berfikiran jauh. Kita juga perlu bijak merancang dan berjiwa usahawan sebagaimana yang ditunjukkan dalam watak Mak Jenin. Jadilah seorang yang bijak merancang, bermula dari bawah, berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya. Tetapi, jangan pula apabila kita berjaya, kita leka hingga lalai dan akhirnya jatuh kembali. Faham murid-murid?
Jadi, untuk tugasan pada minggu ini, murid-murid dikehendaki untuk mencari satu cerita rakyat yang kamu sukai sama ada melalui internet ataupun mana-mana buku cerita yang pernah kamu baca. Seterusnya, murid-murid perlu merekodkan cerita tersebut sama ada melalui video mengikut kreativiti masing-masing atau salin dalam buku nota sejarah masing-masing. Dan yang ketiga, murid-murid perlu menyatakan pengajaran yang kamu perolehi daripada cerita rakyat yang telah kamu ceritakan tadi. Dan akhir sekali, kamu perlu menghantar tugasan yang telah kamu lakukan tadi kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Selamat belajar dan sekian, terima kasih.